Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat Pemulihan di mana saya dan Hakim Rahman. Saya Hakim Rahman dan juga Gigi Ahmad. Okey. Sekarang ini kita berada dalam fasa pemulihan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan di mana ia merupakan satu peringkat atau fasa terpenting dalam usaha kita untuk memastikan bahawa negara kita, masyarakat dan rakyat dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya. Dan ini menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan kelaziman baru dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan fasa ini juga membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi mereka ataupun untuk restart. Dan ini juga Hakim termasuk melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat COVID-19. Kami di Astro Awani membawakan segmen Realiti Rakyat Pemulihan yang memberi tumpuan kepada usaha pelbagai lapisan masyarakat mendepani COVID-19. Realiti Rakyat di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, COVID-19 telah mengakibatkan banyak sektor ekonomi terjejas. Kesan yang paling jelas kita dapat lihat adalah ramai yang menganggur ataupun dibayar gaji separuh. Dan statistik pada bulan Mei lalu juga menganggarkan bahawa ada lebih 800,000 penganggur. Tapi bagaimanapun keadaan ini sudah semakin pulih pada bulan Jun kerana data daripada Jabatan Perangkaan menyaksikan kadar pengangguran telah pun turun kepada 4.9%. Ini berbanding pada kadar tertinggi pada bulan sebelumnya, itu pada 5.3%. Dan ini proses pemulihan ini juga kerana ianya telah menawarkan tenaga buruh berikutan pembukaan semula lebih banyak sektor ekonomi termasuk aktiviti pendidikan, sosial dan juga keagamaan manakala kita dalam fasa PKPP. Dan selain itu ia juga disumbangkan faktor oleh pakej rangsangan yang telah mula menunjukkan kesannya seperti pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana yang disalurkan kepada agensi-agensi yang berkaitan untuk dilaksanakan. Betul tu Hakim. Dan melalui penjana kerajaan telah memperkenalkan banyak inisiatif antaranya subsidi upah yang berjumlah 5 bilion ringgit yang memberi manfaat kepada lebih 2.7 pekerja di Malaysia. Antara lain insentif 2.7 juta pekerja. Ya, betul. Dan insentif pengambilan pekerja yang bertujuan menggalakkan pengambilan pekerja dengan menyediakan insentif kewangan kepada majikan serta perlindungan sosial dan latihan pekerja. Ekonomi gig juga diberikan yang bertujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi gig dan menyediakan perlindungan sosial kepada pekerja ekonomi gig serta meningkatkan peluang dalam ekonomi gig itu sendiri. Dan untuk bercakap mengenai perkara itu, kita ada di studio ini Datuk Muhammad Sahar Darusman, merupakan Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan SIP Perkeso. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, sihat? Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Datuk, melihat kepada keadaan semasa ataupun melihat kepada tanggungjawab atau amanah yang diberikan kepada Perkeso ini dengan inisiatif ataupun insentif daripada penjana, bagaimana apa sebenarnya pakej-pakej ataupun insentif-insentif yang di bawah seliaan Perkeso dan bagaimana sambutan terhadap pakej-pakej yang ada setakat ini? Ya, terima kasih Cik Hakim. Sebelum saya menceritakan mengenai beberapa program di bawah pakej prihatin dan penjana, elok saya ceritakan latar belakang bagaimana kerajaan telah memperkenalkan prihatin dan penjana sebagai pakej rangsangan ekonomi untuk memulihkan untuk membantu majikan dan pekerja yang terjejas dengan teruk disebabkan oleh COVID-19 di mana mulai 18 Mac kalau kita boleh recall negara telah dapat perintah kawalan pergerakan di mana almost all premis perniagaan bisnes sebagainya terpaksa ditutup. Dan pada masa itu selepas bulan 2 bulan banyak bisnes yang terjejas, terkesan, terutamanya micro industry, small and medium enterprise. Daripada kadar pengangguran sebelum itu bulan Februari daripada 520,000 telah meningkat kepada 826,000 macam Cik Hakim mention tadi, iaitu 5.3%, iaitu kadar yang tertinggi sejak 20 tahun yang lepas. So ini merupakan sesuatu yang sangat serius sebab kita tak pernah mengalami kadar pengangguran yang sedemikian tinggi. Dan disebabkan COVID ini beberapa sektor industri tertentu telah terjejas dengan sangat teruk iaitu industri yang berkaitan dengan pelancongan seperti hotel,
penerbangan, peruncitan, hiburan, rekreasi, restoran dan pelbagai lagi. Dan kalau kita lihat rekod kehilangan pekerjaan ya yang direkodkan oleh mereka yang hilang pekerjaan, mereka ini yang mendaftar dengan SIP Pekeso layak untuk menuntut faedah kehilangan pekerjaan ya. Kalau kita tengok trend pada 3 tahun yang lepas, pada tahun 2018 kadar pemberian pekerja lebih kurang 23,697 dan meningkat 2 kali ganda pada tahun 2019, 40,000 lebih pada 40,000 orang telah kehilangan pekerjaan. Maknanya pada saya kalau lebih 40,000 pekerja diberhentikan atau hilang pekerjaan menunjukkan sesuatu yang tidak kena kepada ekonomi ya. Dan kalau kita tengok pada tahun sekarang ya 2020 sehingga Ogos 27 semalam ya lebih daripada 75,000 pekerja telah hilang pekerjaan. Maknanya combine 2 tahun yang lepas pun tahun ini saya jangka sangat tinggi. Kemungkinan lebih daripada 100,000 akan hilang pekerjaan. Disebabkan itu kerajaan telah memperkenalkan rancangan ekonomi di bawah Perhatian dan Bencana yang telah di mana agensi seperti Pekeso dan SIP merupakan agensi yang terkedepan ya dalam membantu pekerja yang hilang pekerjaan, dan indirectly kita juga terpaksa membantu majikan supaya mereka boleh terus beroperasi dan secara tidak langsung akan dapat mengawal keadaan, menstabilkan situasi pengangguran, kehilangan pekerjaan dan sebagainya di negara ini. Apa yang kita buat ni sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh negara-negara maju di OECD dan sebagainya melalui Employment Insurance System. Elok juga saya terangkan beberapa program yang khas diamanahkan kepada Pekeso oleh kerajaan. Sebenarnya terdapat 6 program di bawah Perhatian dan Bencana. Yang terbesar sekali ialah program subsidi upah ataupun wages subsidi ya. Objektif dia untuk membantu majikan dan bagi mengelakkan pemberhentian pekerja secara besar-besaran, di mana kerajaan telah memperuntukkan peringkat pertama tu 13.8 bilion dan ditambah 5.3 bilion. Tetapi based on the permohonan yang kita terima sehingga akhir tahun ini kita jangka lebih kurang 16.8 bilion sudah memadai untuk membantu majikan yang terjejas ya. Dalam konteks wage subsidi terdapat 3 kategori majikan yang akan menerima bantuan wage subsidi. Bagi majikan yang kecil ya, antara 1 orang hingga 75 pekerja, mereka layak untuk menuntut wage subsidi sebanyak RM1,200 untuk 6 bulan. Untuk 3 bulan dan RM600 lagi untuk 3 bulan lagi sehingga Disember ya. Jadi total 6 bulan. Dan untuk majikan sederhana yang mempunyai pekerja 76 hingga 200 orang, mereka layak menuntut RM800 untuk 3 bulan pertama dan RM600 untuk 3 bulan berikutnya. Dan yang akhir sekali ialah untuk majikan yang berskala besar ya, yang lebih mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang, mereka layak menuntut RM600 untuk tempoh 6 bulan juga ya. Datuk, melihat kepada insentif-insentif ini, ada program subsidi upah, program ataupun insentif pengambilan pekerja dan juga program-program lain seperti perlindungan sosial seperti Datuk sebutkan tadi. Bagaimana Datuk melihat ataupun Pekeso sendiri melihat bahawa insentif-insentif ini yang diamanahkan kepada Pekeso, ada 6 keseluruhannya yang tadi Datuk sebutkan, dia dapat membantu industri pekerjaan itu berkembang untuk jangka panjang atau jangka pendek, Datuk? Pada saya bantuan kerajaan ini adalah bersifat jangka pendek dan juga jangka panjang ya. Yang lebih penting supaya majikan yang terjejas tidak terpaksa gulung tikar ataupun menutup perniagaan, sebab apabila mereka gulung tikar dan terpaksa menutup perniagaan, untuk mereka restart balik sangat sukar ya. Mungkin premis terpaksa cari lain pekerja untuk pekerja mereka yang dahulu mungkin dah balik kampung dan sebagainya. Jadi adalah lebih baik, lebih besar juga kan? Kos lebih besar dan lebih lambat untuk restart ya. So dalam konteks ni apa yang dilakukan oleh kerajaan di bawah penjana dan Perhatian, saya rasa sesuatu yang orang kata unprecedented untuk Malaysia ya. Kita tak pernah, kerajaan tak pernah merancangkan bantuan seperti ini. In fact
semasa krisis ASEAN Financial Crisis 1997-98 dan juga subprime di US 2008-2009, kita cuma waktu tu menerima lebih kurang dalam 500-600 juta ringgit saja. Sekarang we are talking about billion. Maknanya sesuatu yang serius dan juga saya sangat appreciate dengan pendekatan yang dibuat oleh kerajaan lah. Sangat membantu pada majikan dan juga pekerja. Dan Datuk, kalau kita lihat seperti yang Datuk cakapkan tadi, untuk tahun 2020 sehingga Ogos saja lebih 75,000 hilang pekerjaan, dan bagaimana melihat kepada insentif yang diberikan ini seperti subsidi upah dan insentif pengambilan pekerja, sambutan daripada majikan, adakah mereka gunakan sebaiknya bantuan yang diberikan dan ini? juga sambutan daripada pekerja sendiri. Betul. Ya, saya memang sangat appreciate bantuan kerajaan ni sebab dengan kadar pengangguran pemberian pekerja yang sangat tinggi lebih kurang 27,000 sehingga semalam, 75,000 sejak semalam, dan saya jangka mungkin lebih 100,000 sehingga Disember. Bantuan wage subsidy especially sangat diperlukan oleh majikan. Memang semua majikan ramai yang mohon, lebih kurang hampir 350,000 telah mohon wage subsidi, dan melibatkan sebanyak 2.7 juta pekerja yang telah indirectly dibantu melalui majikan supaya mereka ni kekal bekerja dan tidak diberhentikan ataupun dibuang kerja. Dan setakat ini kita telah meluluskan bayaran lebih kurang 10.37 bilion untuk tempoh sehingga hari ini. Kita ada masa sehingga Disember, maknanya ada 3 bulan lagi untuk kita teruskan bantuan berkenaan. Jadi tapi tarikh tutup untuk permohonan wage subsidi ialah pada 15 September. Jadi mana-mana majikan yang masih belum mohon, sila tampil ke depan dan mohon berita secara online. Datuk, mungkin majikan di luar sana ataupun pekerja di luar sana, mungkin mereka dalam in the blue kan, tak pasti apa sebenarnya hak mereka sebagai pekerja dan juga apa insentif atau bantuan yang sebenarnya ada kepada mereka ni, yang mungkin mereka terlepas pandang. Maklumlah, kadang-kadang ada insentif yang maklumatnya tidak sampai kepada golongan sasar, tidak sampai kepada pekerja di peringkat bawahan. Jadi apa mungkin Datuk boleh membantu memaklumkan kepada mereka apa sebenarnya insentif yang pekerja boleh dapatkan dan juga majikan boleh ambil daripada pakej ransangan ekonomi penjana kerajaan ini untuk mereka manfaatkannya? Ya, sebenarnya di bawah pakej ransangan ekonomi, bantuan kita mostly kita salurkan kepada majikan, tapi indirectly pekerja yang akan mendapat manfaat. Seperti yang sebut tadi, 2.7 juta pekerja telah kita indirectly telah kita bantu melalui majikan untuk dikekalkan dalam kerajaan dan tidak kehilangan pekerjaan. Itu merupakan satu indirect benefit yang mana mungkin pihak pekerja mungkin tak perasan, tapi dari segi pihak majikan kita memang mengakui kalau lepas 3 bulan, 4 bulan mereka tidak boleh beroperasi, definitely keupayaan untuk membayar gaji, untuk meneruskan operasi dan sebagainya sangat terjejas. So bantuan ini sangat bermakna kepada rakyat, termasuk juga program Employment Retention Program, bantuan kepada pekerja yang diminta untuk bercuti tanpa gaji. Ini berlaku pada masa permulaan full lockdown, mulai bulan Mac, April dan Mei. Dan program ini juga sangat popular di mana daripada 240 juta yang diperuntukkan kepada PKSO, seramai 340,252 pekerja telah mendapat manfaat secara direct, di mana kerajaan telah menyalurkan lebih kurang RM600 untuk sepanjang tempoh mereka diberikan cuti tanpa gaji. Maknanya dulu kita jangka lebih kurang 120,000 pekerja, tapi sambutan sangat menggalakkan di mana 340,000 telah mendapat manfaat. Tetapi program ini selepas situasi PKP ini dilonggarkan, kita dapati permohonan semakin berkurangan dan telah diberhentikan pada 15 Jun. Dan mana-mana majikan yang memerlukan bantuan masih boleh memohon di bawah wage subsidi.
Ya, banyak lagi kita nak tahu mengenai insentif-insentif dan juga bagaimana kita tidak lagi menyentuh mengenai gig ekonomi, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Tapi sebelum kita berhenti berehat, ini sedikit infografik mengenai program subsidi upah yang anda boleh saksikan. Okey, bertemu kembali dalam segmen Realiti Rakyat Pemulihan. Kita bersama dengan Datuk Muhammad Sahar Darusman, Ketua Pejabat Sistem Insurans Perkeso, bagi bercakap mengenai inisiatif dan juga insentif yang di bawah seliaan mereka. Dan salah satu insentif ataupun package dalam penjana adalah untuk memberikan insentif pengambilan pekerja kepada majikan. Antara lain ini bertujuan untuk menggalakkan perusahaan ataupun perniagaan untuk mengambil pekerja, dan ini secara tidak langsung untuk stimulate ataupun merangsang kembali ekonomi. Dia orang kata sekitarannya mudah. Ada bila pengambilan pekerja, dapat gaji, pekerja berbelanja, maka ekonomi juga boleh kembali berkembang. Itu yang diharapkan. Kerajaan juga memperuntukkan sejumlah 1.5 bilion ringgit untuk diberikan sebagai insentif kepada majikan untuk menggalakkan pengambilan pekerja dengan insentif-insentif di bawah insentif pengambilan pekerja. Antaranya allowance RM600 sebulan selama 6 bulan untuk mengambil pekerja daripada golongan belia, dan juga penganggur OKU, insentif selama RM1,000 selama 6 bulan. Dan kita nak bersama dengan Datuk Muhammad Sahar. Datuk, mungkin insentif ini tidak begitu aware, di mana pekerja mengetahui ada ruang untuk majikan sebenarnya hire mereka, tapi majikan tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi kerana telah pun mendapat bantuan daripada pihak kerajaan. Bagaimana sambutan setakat ini, dan apa lagi di bawah insentif pengambilan pekerja ini yang ada? Ya, terima kasih Cik Hakim. Elok saya jelaskan dulu hiring insentif ataupun insentif pengambilan pekerja. Insentif ini adalah dipohon oleh majikan untuk mengambil pekerja selepas ekonomi kita restart dan under recovery phase. Daripada 1.5 bilion ni kita jangkakan akan memberi manfaat kepada 300,000 penganggur, siswaza ataupun mereka yang telah diberhentikan kerja dan sebagainya. Seperti Cik Lokman mention tadi, untuk mereka yang berumur 40 tahun ke bawah, kita akan memberikan RM800 untuk tempoh 6 bulan kepada majikan yang menggaji mana-mana pekerja dalam tempoh sehingga Disember. Manakala bagi pekerja yang berumur 40, mereka ini sedikit kita perlu naikkan insentif kepada RM1,000 sebab tidak ramai majikan yang untuk mengambil pekerja yang telah berumur. Jadi ini pun untuk tempoh 6 bulan, RM1,000 untuk 6 bulan, dan RM1,000 juga diberikan kepada majikan yang bersetuju untuk mengambil OKU, mereka yang sama ada ada masalah cacat anggota dan sebagainya, termasuk juga pekerja yang melibatkan kemalangan. Serta kita pulihkan, mereka majikan juga layak mengambil semula mereka untuk untuk tempoh sekurangnya setahun dalam konteks OKU kita beri RM1,000 untuk 6 bulan. Dan kita juga ada satu lagi program untuk tujuan traineeship ataupun apprenticeship, yang ini untuk 6 bulan je. Maknanya tujuannya lebih kepada mendedahkan pekerja ini berpeluang untuk mendapat sedikit pengalaman di syarikat, di premis perniagaan dan sebagainya. Insentif sebanyak RM600. Maknanya selepas 6 bulan terpulanglah kepada majikan untuk meneruskan ataupun untuk melepaskan mereka ke dalam pasaran. Berkaitan dengan hiring insentif, kita juga pakejkan sekalian dengan bantuan mobiliti. Bantuan mobiliti ini untuk membantu pekerja yang terpaksa
relocate ataupun berpindah ke tempat kerja yang melebihi 100 km. Untuk mereka ini kita bayar RM600, one off kita bayar melalui majikan lah. Dan apabila perpindahan itu melibatkan contoh daripada Sabah ke Sarawak ataupun daripada Sarawak ke Sabah dan ke Semenanjung, kita akan bagi RM1,000. Ini saya rasa memadai untuk cover airfare, kos pemindahan, penginapan untuk sebulan. Dan Datuk, satu lagi saya amat tertarik ringkas bagaimana sambutannya setakat ini. Program ni saya rasa masih baru dan saya sedikit puzzle kenapa majikan tidak come forward untuk menuntut insentif ini. Daripada 300,000 yang kita jangka, hanya setakat ini hanya 21,666 orang pekerja yang telah diambil dan telah pun menuntut hiring insentif. Saya tak pasti sama ada mereka masih tak confident untuk mengambil pekerja secara-besaran ataupun mungkin ada faktor lain yang kita akan kaji kemudian lah. Mungkin Datuk boleh memaklumkan apa sebenarnya manfaat yang majikan boleh perolehi untuk memberikan keyakinan kepada majikan untuk sebenarnya mereka boleh menggunakan insentif ini, ataupun mungkin mereka terkeliru daripada perkara ini. Saya tak pasti. Most probably kita akan mengadakan kita punya promosi, kita akan reach out kepada sebenarnya dari segi kita ada job portal myfuturejobs.gov.my. Dalam My Future Job terdapat lebih kurang 218,000 jabatan kosong yang telah diiklankan oleh majikan, meliputi pelbagai kategori daripada managerial, profesional sampai kepada elementary workers. Sepatutnya majikan-majikan patutnya mengambil insentif inilah, sebab kalau di peringkat di luar bandar contoh pekan-pekan kecil RM1,000 ini besar sebenarnya. Ini mungkin angka ni mungkin akan lebih rancak menjelang sebab kita dalam fasa pemulihan lagi Datuk. Saya jangka mungkin pada suku keempat tahun ni mungkin pengambilan akan rancak lah. InsyaAllah Dengan fasa pemulihan lebih banyak. Saya kira sekarang ni majikan mungkin sedang merencana semula strategi perniagaan sebelum mereka mengambil. Ini peluang yang ada kepada majikan di luar sana untuk mengambil peluang ini dengan menggunakan insentif yang ada disediakan oleh kerajaan melalui perkesut ini. Satu lagi mengenai ekonomi lagi. Dalam masa yang sama, kita tahu banyak perniagaan beralih kepada atas talian dan ini dalam masa yang sama kerajaan mengambil peluang menawarkan peruntukan sebanyak lebih 50 juta ringgit sebagai skim perlindungan sosial dan latihan. Bagaimana dengan berapa banyak sebenarnya permohonan yang telah diterima oleh perkesut? Terima kasih Astro. Untuk pekerja gig sebenarnya kerajaan telah memperuntukkan seperti mana disebut tadi 50 juta untuk ini dari segi perlindungan sosial premium kepada insurans kepada pekerja untuk cover mereka dari segi kemalangan di tempat kerja dan sebagainya. Di bawah program ini kerajaan telah memperuntukkan 70% daripada premium daripada kerajaan, manakala 30% daripada pekerja. Dalam konteks ini, premium insurans yang kita beri ialah RM232 untuk setahun, di mana RM163 akan dibayar oleh kerajaan dan RM69 oleh pekerja. Ini merupakan satu insentif yang baru yang telah diperkenalkan oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Dan setakat ini kita jangkakan 30,000 pekerja akan mendapat manfaat, tapi kita jangka mungkin lebih ramai dan peruntukan yang diberikan adalah lebih pada mencukupi. Di luar sana kalau ikut rekod MDEC terdapat lebih kurang 400,000 pekerja self-employed yang beroperasi di atas platform platform digital. Sehingga kini lebih kurang 1,544 sahaja pekerja gig yang telah mencarum mendapat manfaat kita. Maknanya jauh daripada sasaran, mungkin masih dalam peringkat awal untuk formalize coverage ini ataupun awareness. Datuk, bagaimana pula kita juga ingin melihat kepada insentif-insentif sosial yang lain. Ini melibatkan angka ni mungkin sedikit rumit, tapi ada lagi banyak insentif-insentif lain yang disediakan oleh perkesut yang mungkin masyarakat di luar sana, golongan pekerja di luar sana boleh manfaatkan.
Okey, terima kasih. Antara satu perkhidmatan Perkeso ni yang kita baru perkenalkan melalui 15 Jun iaitu melalui My Future Jobs. Dan dari situ banyak perkhidmatan yang kita akan berikan secara direct kepada semua golongan rakyat bukan saja OB kita ataupun orang berinsurans yang kehilangan pekerjaan, tapi juga untuk siswa menganggur, untuk belia-belia yang menganggur, yang mencari pekerjaan dan sebagainya. Terdapat lebih kurang, itulah yang saya sebut tadi, lebih daripada 200,000 kekosongan jabatan. Jadi saya minta supaya lebih ramai belia yang menganggur, yang mencari pekerjaan mendaftar dengan kita, dan kita akan bantu secara dekat. Kita akan mengadakan macam job fair, interview bersama dengan majikan dan sebagainya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, sejak sistem insurans pekerjaan diperkenalkan pada 1 Januari 2018 hingga kini, lebih kurang hampir 140,000 pekerja yang hilang pekerjaan telah mendapat bantuan daripada SIP dalam bentuk replacement of income ataupun bantuan kewangan segera. Kalau contoh kalau gaji mereka 4,000 mereka akan mendapat pada bulan pertama RM3,200. 70%, 80%. Dan bulan berikutnya 50%, 40% dan secara menurun. Ini sangat membantu untuk untuk pekerja berkenaan mendapat bantuan sementara mendapat pekerjaan baru. Ya. Dan Datuk, yang tadi Datuk sebutkan tu dia tak termasuk, tak kira kalau akibat COVID ataupun bukan kan. Sebelum COVID pun insentif tu ada kan? Ada. Semasa COVID ni menjadi lebih penting. Sebab itu semasa COVID ni syarat kita longgarkan. Mana-mana yang hilang kerja dia boleh mohon dan kita akan bayar. Permohonannya kalau datang ke Perkeso. Datang ke Perkeso secara online ataupun datang ke premis kita. Kita ada 54 pejabat Perkeso di seluruh negara. Dan kita akan bantu mereka untuk memproses permohonan. Bantuan kita lebih daripada itu, bukan setakat kewangan, tapi juga kita akan carikan mereka kerja, kita berikan kaunseling, mengatur temuda, penempatan dan latihan jika perlu. Baik. Ya, baik. Banyak sebenarnya insentif-insentif yang ditawarkan oleh Perkeso. Terima kasih kepada Datuk Muhammad Sahar Darusman, Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan SIP Perkeso, dan kepada majikan di luar sana, kepada pekerja di luar sana, ketahuilah insentif-insentif ini. Anda boleh ambil insentif ini dan mendapatkan maklumat lanjut melalui laman web Perkeso, kerana ini adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Perkeso memainkan peranan mereka untuk menyediakan, membantu pemudah cara ketara insentif-insentif ini, dan tanggungjawab anda di luar sana untuk menggunakan, memanfaatkan sepenuhnya insentif ini agar kita sama-sama dapat bangkitkan kembali, memulihkan semula ekonomi, kerana kita dalam fasa pemulihan ini waktu yang paling sesuai untuk kita mengambil peluang ini untuk bangkit kembali. Ya, dalam masa yang sama, rebutlah peluang selagi masih ada. Dan terima kasih kerana menonton. Dengan itu, saya Gigi Ahmad. Saya Akhil Rahman. Bye.